Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan teruskan dengan sejarah tingkatan 2, bab 6 Kesultanan Johor Riau. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, objektif dalam tajuk ni ialah kamu akan memberihalkan pengasasan Kesultanan Johor Riau. Yang kedua, menghuraikan kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey. Secara keseluruhannya, dalam bab ini dia akan memberi pengetahuan kepada kamu mengenai pengasasan Kesultanan Johor Riau, iaitu siapa yang telah mengasaskan Kesultanan Johor Riau, cabaran dan strategi menghadapi cabaran serta faktor-faktor Kesultanan Johor Riau berjaya mencapai kegemilangan. Okay, ada dua subtopik dalam tajuk ni, iaitu 6.1 pengasasan Kesultanan Johor Riau, 6.2 kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey, kita akan tengok subtopik yang pertama iaitu pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey, pengenalan. Telah diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka, turut mewarisi sistem pemerintahan dan pentadbiran serta wilayah jajahan takluk dan naungan Kesultanan Melayu Melaka, meneruskan tradisi kegemilangan dan keagungan kerajaan awal di alam Melayu. Okey, kita tengok siapa yang telah mengasaskan kerajaan Johor Riau. Diasaskan oleh Raja Ali iaitu putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah, telah memakai gelaran Sultan Alauddin Rayat Shah. 1. Bendahara Serinara Negara Diraja dititahkan menghimpunkan rakyat untuk membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Jadi dekat slide kamu ada lakaran wajah Sultan Alauddin Rayat Shah 1. Okey, 2, kita tengok dekat mana pusat pemerintahan kerajaan Johor Riau. Okey, Kesultanan Johor. Okey, pusat pemerintahan Kota Kara Pekan Tua. Sultan Alauddin Rayat Shah I membina pusat pemerintahan di Kota Kara Pekan Tua pada tahun 1528. Kenapa dia bina dekat Kota Kara Pekan Tua? Salah satu sebabnya ialah kedudukan yang strategik, iaitu berhampiran dengan sungai yang lebar dan dalam memudahkan kapal untuk keluar masuk. Kawasan Bukit Bukau di sekitar Kota Kara menjadi benteng pertahanan daripada ancaman luar. Okey, seterusnya pusat pemerintahan di Kota Sayong Pinang. Kota Kara di Pekan Tua telah diserang dan dimusnahkan oleh Portugis pada tahun 1535, telah menyebabkan pusat pemerintahan telah ditukar ke Kota Sayong. Okay, Sultan Alauddin Rayat Shah I berundur dan membuka pemerintahan di Kota Sayong. Kawasan ini dikatakan lebih selamat kerana kapal perang musuh sukar melintasi sungai yang sempit. Okay, dekat PowerPoint kamu ni ada ditunjukkan ilustrasi Kota Kara. Okay. Pada tahun 1540, Sultan Alauddin Rayat Shah I memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Batu di Johor Lama. Kawasan ini juga dikenal sebagai Tanjung Batu. Kedudukannya yang strategik di Sungai Johor yang lebar dan dalam memudahkan kemasukan kapal dagang. Okey, antara cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor ke arah kegemilangan, yang pertama ada 4 cabaran dia: persaingan Johor Aceh Portugis, yang kedua perang Johor Jambi, yang ketiga konflik pembesar dan yang keempat ialah ancaman Najib kecil. Kita akan tengok satu persatu cabaran yang dihadapi. Okey, persaingan Johor Aceh Portugis. Berlaku perang melibatkan 3 kuasa ini, iaitu Johor, Aceh dan Portugis, untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka. Dikenali juga sebagai Perang Tiga Segi ataupun Perang 100 Tahun. Perang ini berakhir apabila Johor memberikan bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka pada tahun 1641. Aceh pula mengalami kemerosotan selepas kemangkatan Sultan Iskandar Thani. Okey, kita tengok cabaran yang kedua pula, iaitu Perang Johor Jambi. Johor telah menuntut wilayah tungkal daripada Kerajaan Jambi. Krisis dan peperangan ini berlaku dari tahun 1659 hingga 1679. Jadi Johor menyerang Jambi pada bulan Jun 1679. Akhir sekali telah menyebabkan Jambi tewas dan tunduk di bawah kuasa Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Okey, yang ketiga kita nak tengok tentang konflik pembesar. Berlakunya konflik pembesar antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Persaingan berakhir dengan pengunduran Laksmana Tun Abdul Jamil ke Terengganu.
Jadi keturunan bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Johor Riau. Tun Habib meninggal dunia dan digelar Bendahara Padang Saujana. Jawatan bendahara digantikan oleh anaknya iaitu Tun Abdul Jalil. Okey, yang terakhir sekali, cabaran yang dihadapi ialah ancaman Raja Kecil. Raja Kecil telah menyerang Johor pada tahun 1718 kerana menuntut tahta kerajaan. Beliau telah mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah I iaitu Sultan Mahmud Mangkat di Julang dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan memakai gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalil Wayat Shah IV meminta bantuan Opo Bugis Lima bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Siapa itu Opo Bugis Lima bersaudara? Merupakan gelaran untuk kerabat diraja Bugis Lubuh di Sulawesi Selatan. Okey, Raja Kecil dapat dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Raja Sulaiman ditabarkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Deng Marewah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda atau Yang Tuan Muda Bugis yang pertama di Johor. Okey, untuk pengetahuan anda semua, Kesultanan Johor Riau juga dikenali sebagai Kesultanan Johor Riau Lingga kerana Lingga pernah menjadi pusat pemerintahan semasa pemerintahan Sultan Abdullah Ma'ayyad Shah, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan Sultan Mahmud Shah II. Okey, seterusnya kita tengok macam mana strategi yang dilakukan oleh Kesultanan Johor Riau dalam menghadapi cabaran. Okey, ada 3 strategi digunakan iaitu pemindahan pusat pemerintahan, yang kedua membina kota pertahanan dan yang ketiga ialah menjalinkan hubungan dengan Belanda. Okey, kita tengok pemindahan pusat pemerintahan. Kenapa pusat pemerintahan dipindahkan? Okey. Seperti kita tahu, sebahagian besar pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau terletak di sepanjang pesisir Sungai Johor. Semasa pemerintahan Sultan Ibrahim, kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan di Kepulauan Riau Lingga yang menjadi pusat pemerintahan yang baharu. Pusat pemerintahan sering berpindah disebabkan oleh keperluan strategi ketenteraan dan pertahanan serta muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Aceh. Okey, membina kota pertahanan. Kota pertahanan yang dibina sering berubah mengikut lokasi pusat pemerintahan dan mempunyai bentuk serta ciri yang tersendiri. Contohnya, Kota Kara dibina semasa pengasasan kerajaan oleh Sultan Auliddin Wayat Shah I. Terletak di kuala Sungai Telur, pagar dibuat dengan pancang kayu besar setinggi 40 kaki ataupun sekarang kita tahu 12 meter, diperkuatkan dengan berdil dan meriam. Okey, ini ada ilustrasi kota Batu Sawah, kota Seluyut, kota Kara di Pekan Tua dan adanya peta pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Pada kota Seluyut, kita ada kota Kara, kita ada kota Tinggi. Okey, seterusnya kita tengok kepada menjalinkan hubungan dengan Belanda. Kenapa Kesultanan Johor Riau menjalinkan hubungan dengan Belanda? Kerana, okey, untuk mengadakan perjanjian persahabatan dengan pihak Belanda. Dasar berbuat baik dengan Belanda merupakan strategi untuk menghadapi ancaman daripada Portugis di Melaka dan Aceh. Kenapa jalin hubungan Belanda? Sebab menghadapi ancaman daripada Portugis di Melaka dan Aceh. Okey, kita tengok sendiri. Hubungan Johor Belanda bermula pada tahun 1602 apabila Belanda menawarkan bantuan kepada Sultan Alauddin Wayat Shah II untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Okey, ada juga perjanjian Johor Belanda yang ditandatangani pada 17 Mei 1606. Okey, pernah juga Belanda meminta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Johor mengambil bahagian dalam perang Belanda Portugis dengan memberikan bantuan yang berikut, antaranya membantu mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubur, menyekat musuh lari ke dalam hutan, menaikkan semangat tentera Belanda. Okey, kita dah tengok tadi dia punya pengasasan kesultanan. Jadi kita tengok kat sini kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Okey, Kesultanan Johor Riau muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan unggul di alam Melayu. Kegemilangan kerajaan ini dicapai dalam 2 aspek, iaitu kamu kena ingat 2 aspek, iaitu aspek perdagangan dan aspek persuratan Melayu. Kerajaan ini juga berusaha menghidupkan kembali tradisi perdagangan kerajaan di alam Melayu dengan Arab, India dan China. Okey, pusat perdagangan yang unggul. Pada abad ke-16 dan 17, Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan pedagang. Keistimewaan
Yang menyebabkan Johor muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul ada 4 keistimewaan dia yang kita boleh tengok. Yang pertama, kedudukan yang strategik. Yang kedua, tumpuan para pedagang. Yang ketiga, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Yang keempat, kesibukan pelabuhan Johor Riau. Okey, kedudukan yang strategik. Pelabuhan Johor Lama, Batu Sawah dan Pancur mudah dimuduki oleh kapal besar kerana Sungai Johor lebar dan dalam. Lokasi pelabuhan di kawasan selatan Selat Melaka membolehkannya mengawal lalu lintas kapal dagang dari timur dan barat. Pelabuhan Riau yang terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang strategik menjadi tumpuan para pedagang luar untuk berurus niaga. Okey, yang kedua, tumpuan para pedagang. Tumpuan pedagang dari China, Gujarat, Belanda dan pedagang Inggeris. Pedagang Jawa menjadikan Johor sebagai pelabuhan pilihan disebabkan tidak berminat berdagang dengan Portugis di Melaka. Pedagang Siam memasarkan hasil pertanian seperti beras, turut menjadi tumpuan pedagang dari tanah jajahan dan daungan serta kerajaan lain di alam Melayu. Okey, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Maksudnya terdapat pelbagai barang dagangan yang boleh dapat dekat sini. Okey, Pelabuhan Johor Riau berperanan sebagai pusat pertukaran barangan keluaran alam Melayu dengan barangan dari China, India dan Arab. Barangan dagangan yang dibekalkan oleh tanah jajahan dan naungan Johor ialah lada hitam dan emas, biji timah dibawa masuk dari Kelang, Sungai Ujong dan Bernam serta Pulau Bangka, Sumatera. Barang tempatan lain ialah kelapa kering, kayu gaharu, dama, kelembak, sagu, pinang, ikan masin, periuk belanga, lilin dan garam yang didatangkan dari Pahang, Timur Sumatera, Kepulauan Riau, Sungai Ujong, Kelang, Naning dan Rembau. Pelabuhan Batu Sawah juga menjadi pusat perdagangan untuk barangan dibawa dari China. Contohnya benang emas, kain sutera putih, barang tembikar, seramik, kuali besi, teh dan tembaga. Pedagang Jawa membawa beras, pedagang Jurat pula membawa kain, wangian dan manik. Johor juga mendapat bekalan beras yang diniagakan oleh pedagang Siam. Okay, kesibukan pelabuhan Johor Riau. Terdapat 500 hingga 600 buah kapal dagang pelbagai bangsa berlabuh di pelabuhan Johor, terutama di pelabuhan Riau. Antara kapal yang berlabuh di Riau termasuklah kapal Siam, Portugis, Inggeris dan pulau-pulau di alam Melayu. Okey, kita tengok pengurusan pelabuhan. Kecekapan Pelabuhan Kesultanan Johor Riau menyediakan barang dagangan dan kemampuannya membekalkan semula kapal dengan cepat dan murah merupakan antara faktor utama yang menjadikan pelabuhannya sebagai entry port. Okay, adanya kemudahan pelabuhan iaitu tempat menyediakan gudang bawah tanah untuk menyimpan barangan bagi mengelakkan daripada kebakaran, menyediakan pegawai terlatih untuk mengendalikan urusan perdagangan, membekalkan barang yang diperlukan oleh pedagang seperti lada hitam dan rempah ratus. Okey, urusan jual beli secara tukar barang dan menggunakan mata wang. Sultan Auddin Raja Shah I memperkenalkan mata wang emas yang dikenali sebagai emas, wang perak sebagai kupang dan wang timah sebagai katun. Pada akhir abad ke-18, mata wang asing seperti dolar Sepanyol, dolar Meksiko dan duit Belanda turut digunakan. Shah Bandar merupakan pembesar yang bertanggungjawab menguruskan sistem jual beli dan kutipan cukai pelabuhan. Cukai pelabuhan yang dikenakan terhadap pedagang adalah berpatutan. Shah Bandar juga menetapkan ukuran dan berat timbangan barangan. Okey, yang ketiga, sistem naungan. Pedagang luar dan pedagang tempatan mendapat naungan daripada Bendahara, Temenggung, Laksmana dan Raja Indra Bongso. Sebahagian hasil keuntungan diberikan kepada pihak yang memberikan naungan dalam bentuk cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan. Melalui sistem ini, pedagang mudah mendapat surat kebenaran daripada Belanda dan dapat berlayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Yang keempat ialah peranan orang laut. Orang laut sebagai pengawal pelabuhan, penunjuk kapal dagang, penunjuk arah kepada para pedagang dan pengawal di perairan Johor dan Selat Melaka. Terlibat mengawal keselamatan Kesultanan Johor Riau dengan menjadi tentera angkatan laut. Okey, yang kelima, adanya kemudahan membaiki dan meminda kapal. Pelabuhan di Johor juga mempunyai kemudahan membaiki dan meminda kapal bersaiz kecil. Orang laut mahir dalam pembinaan kapal. Mereka membuat kapal pesisir pantai seperti kolek, benteng, penjajak, balok dan pencalang. Kemahiran ini telah memajukan Kesultanan Johor Riau. Okey, adanya pusat persuratan. Penghasilan karya persuratan membuktikan Kesultanan Johor Riau juga tidak ketandusan dengan karya agung dari tokoh persuratan yang berkaliber. Batu Sawah dan Pulau Penyengat, Riau memainkan peranan penting dalam perkembangan penulisan karya persuratan berkaitan kerajaan Melayu.
Okey, karya agung. Kesultanan Johor Riau banyak menghasilkan karya agung. Apa itu karya agung? Bermaksud karya yang tertulis dalam bahasa Melayu yang mampu mencetuskan unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu. Karya agung melambangkan pencapaian unggul dalam tamadun Melayu yang mencerminkan pemikiran dan pandangan hidup bangsa Melayu. Okey, adanya Sulalatul Salatin. Sulalatul Salatin ni apa dia? Bermaksud salasilah raja-raja atau peraturan segala raja-raja. Naskah asal bernama Hikayat Melayu telah disusun dan ditulis semula oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612. Kandungannya menceritakan asal-usul keturunan Raja-Raja Melaka, adat istiadat kerajaan dan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Adanya Hikayat Hang Tuah. Naskah ini dihasilkan oleh pengarang dari Johor selepas kekalahan Portugis di Melaka pada tahun 1641. Hikayat Hang Tuah ialah sebuah epik kepahlawanan merentas sepanjang zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kandungannya juga berkaitan dengan ketaatan atau kesetiaan Hang Tuah kepada Raja dan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita ada juga tokoh pesuratan iaitu Tun Sri Lanang ataupun nama sebenarnya ialah Tun Muhammad bin Tun Abdul Ahmad Paduka Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja, dilahirkan di Bukit Seluyut Kota Tinggi pada tahun 1565. Telah menjadi bendahara Johor semasa pemerintahan Sultan Alauddin Wayat Shah II, menyusun dan menulis semula Sulalatul Salatin atas titah Raja Abdullah iaitu Adinda Sultan Alauddin Wayat Shah II, dilantik sebagai penasihat Sultan Iskandar Muda Aceh dan menjadi Raja Ulu Balang di Samar Langgar. Okey, ada karya lain juga seperti Tajul Salatin atau Mahkota Raja-Raja. Ada juga Tufan An-Nafis, Hikayat Anak Panah, Sedasa dikarang oleh Tun Hisab Mizai, Syair Ungku Puteri dikarang oleh Raja Ahmad. Okey, ada beberapa nilai yang kamu harus tahu dalam tajuk ni. Kita ada nilai patriotisme dan kita iktibar untuk diri dan keluarga dan juga negara. Okey, memahami kegigihan dan kesungguhan kepimpinan Kesultanan Johor Riau mempertahankan kedaulatan negara. Okey, pengetahuan tentang kegemilangan Kerajaan Melayu mendidik kita supaya berbangga dengan sejarah, tradisi dan budaya bangsa. Semangat kekitaan yang ditunjukkan oleh masyarakat dahulu mengajar kita tentang kepentingan bersatu padu, bersefahaman dan bermufakat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Untuk diri dan keluarga, semangat kerjasama dan saling membantu dalam menghadapi cabaran dan bijak menyelesaikan masalah sesama ahli keluarga akan melahirkan keluarga sejahtera dan harmoni. Dan nilai untuk negara pula ialah peranan golongan intelek ataupun berpengetahuan dan rakyat yang berilmu pengetahuan serta sanggup berkorban amat penting dalam menegakkan pertahanan kedaulatan negara dan bangsa. Okey, jadi setakat ini sahaja penerangan dari cikgu. Sekian, terima kasih.